Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Faris Irfan bin Ahmad dari unit BM3 PPSIMP Bilang Jun 2022. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tugasan yang kedua bagi pentaksiran berterusan untuk subjek BMMB 1104. Jadi apa yang akan dibincangkan pada hari ini adalah mengenai asas kritikan sastra dalam cerpen yang dipilih, iaitu Kasih yang Terbuang. Jadi yang pertama sekali kita akan masuk kepada pengenalan bagi asas kritikan sastra. Jadi untuk pengenalan, menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastra merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Kritikan sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya sastra. Kritikan sastra dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan atau metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Dapat disimpulkan bahawa kritikan sastra sebagai cabang ilmu saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara keseluruhan, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Okey, sekarang kita akan masuk kepada 6 ciri-ciri kritikan sastra. Yang pertama, kita ada kritikan jenis sanjungan. Yang kedua, kita ada kritikan jenis teguran. Yang ketiga, kritikan saranan. Yang keempat, kritikan pendekatan. Yang kelima, kritikan penganalisisan. Dan yang terakhir adalah kritikan penilaian. Yang pertama adalah kritikan teguran. Maksud bagi kritikan teguran ialah pengkritik cuba memperlihatkan kekuatan dan kelemahan sesebuah karya sastra. Kritikan teguran ini juga berperanan memberi peringatan secara ikhlas. Dalam aspek ini, ia termasuklah menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks dan serentak menunjukkan kekurangan. Antara contoh karya yang dikritik ialah Aminuddin Baki merupakan tokoh kritikan ini apabila beliau mengkritik karya Keris Mas, iaitu melalui novel Korban Kesuciannya. Dalam kritikannya itu, beliau memperkatakan tentang plot cerita bergerak seperti aliran sungai hingga tidak dapat ditentukan pendirian watak-watak dalam novel tersebut. Selain itu, gaya bahasa pengarang yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris juga tidak terlepas dari kritikannya. Walau bagaimanapun, beliau juga memberikan beberapa saranan untuk memperbaiki karya tersebut. Yang kedua ialah kritikan saranan. Kritikan saranan bermaksud cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastra untuk dimantapkan. Pengkritik mencadangkan kepada pengarang dalam melakukan penambahbaikan terhadap karya yang dihasilkan. Hal ini termasuklah menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Selain itu, ia juga memberi alternatif untuk memperbaiki kekurangan dan mengalirkan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik itu sendiri. Sebagai contoh, pengkritik akan memberikan cadangan terhadap usaha memantapkan pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan dan watak perwatakan dalam sesebuah karya sastra. Yang ketiga ialah kritikan pendekatan. Dari segi maksudnya, pendekatan moral yang merupakan satu kaedah mencari nilai-nilai moral dalam karya sastra. Kepentingan aspek moral ialah dengan menjadi teladan atau contoh terhadap pembaca. Kritikan pendekatan juga merupakan persediaan atau kaedah yang diguna pakai. Ia juga membawa maksud cara bagaimana untuk mendekati atau menganalisa karya sastra. Kebiasaannya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah formalistik, sosiologi, moral, psikologi dan linguistik. Yang seterusnya ialah kritikan penilaian. Dalam kritikan penilaian, pengkritik akan menilai sesebuah karya sastra iaitu melihat dari isi atau mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang.
Selain itu, pengkritik akan memberikan hujah supaya keadilan dapat diperlihatkan dan untuk mengelakkan pengkritik berat sebelah dalam melakukan penilaian. Antara contoh karya yang dikritik ialah novel Salina, hasil karya Ahmad Samad Said, merupakan sebuah novel yang istimewa, tetapi tidak cukup menawan dan keseluruhannya novel ini tidak mampu mencapai mutu sastra yang agung. Yang kelima ialah kritikan penganalisisan. Maksudnya, kritikan penganalisisan ialah pengkritik meneliti secara mendalam sesebuah karya sastra untuk memperoleh maklumat. Antara maklumatnya ialah pemikiran, teknik penceritaan, tema dan persoalan. Ketika menganalisis, pengkritik akan melihat sesuatu aspek secara terperinci tentang bahasa figuratif, permulaan dan perakhiran sesebuah cerita, motif, citra dan lain-lain yang menyelah dalam karya sastra. Contoh karya yang dikritik ialah Ungku Maimunah Tahir telah mengkritik novel TV karya Shah Nun Ahmad dan menganalisis menggunakan gagasan persuratan baru. Dengan itu, kritikan penganalisisan menuntut pengkritik untuk melakukan usaha dengan mendalami teori yang akan digunakan. Yang terakhir, kita ada kritikan sanjungan. Pertama sekali, sanjungan bermaksud penyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Sanjungan juga boleh ditafsirkan sebagai menghargai dan meletakkan sesuatu pada tempat kedudukan yang mulia. Kritikan sanjungan perlu bermaksud memuji karya dan pengarang yang telah melahirkan pemikiran bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Contoh karya yang dikritik ialah kritikan sanjungan ini diterjemahkan dalam esei Ottoman Putih iaitu pemikiran dalam novel Hari-Hari. Dalam novel Hari-Hari terakhir seorang seniman, di mana beliau telah memuji pengarang yang berjaya membawa satu pemikiran yang bernas. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kritikan yang terdapat dalam cerpen yang dipilih. Yang pertama ialah kritikan teguran. Kritikan ini diberikan kerana dalam karya ini, pengarang mencampur adukkan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana ianya menunjukkan kualiti bahasa Melayu tidak dipandang tinggi. Selain itu, ianya akan memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka yang membaca karya ini, terutama bagi golongan muda. Mereka yang membaca karya ini berkemungkinan meniru atau mengamalkan gaya bahasa pasar ini. Sepatutnya kita perlu memartabatkan bahasa Melayu dalam karya sastra yang dicipta agar memberikan manfaat kepada pembaca. Tambahan pula, cerpen ini tidak begitu digalakkan untuk dibaca oleh golongan kanak-kanak kerana dalam cerpen ini terdapat situasi yang memberikan contoh tidak baik kepada mereka. Di sini saya sertakan juga beberapa contoh petikan yang berkaitan dengan kritikan teguran. Yang kedua ialah kritikan saranan. Untuk karya ini, pengarang mungkin boleh menyambung ceritanya bagaimana nasib Hanishika selepas saja beliau menceritakan perkara yang sebenar yang berlaku terhadapnya. Mungkin juga pengarang boleh menceritakan nasib pelaku sama ada ditangkap atau bertanggungjawab selepas saja Hanishika menceritakan perkara yang sebenar kepada ahli keluarganya. Jika pengarang menceritakan pengakhiran yang lebih terperinci dalam karya ini, sudah pasti pembaca akan memahami sepenuhnya jalan cerita yang cuba disampaikan. Pengakhiran yang ada dalam karya ini mungkin membuatkan pembaca merasakan cerita ini agak tergantung tanpa mengetahui nasib watak utama dalam cerita ini. Di sini saya sertakan pengakhiran cerpen yang dikritik. Hanishika mencari kekuatan untuk bercakap benar pada ibu dan ibu bapa Cikgu Imran. Tidak ada kata yang mampu diucapkannya, hanya tangis panjang dan raungan ampun maaf. Mereka saling berpandangan, menunggu penjelasan daripada Hanishika untuk mendengar hakikat dan kebenaran yang sebenarnya. Yang ketiga ialah kritikan penilaian. Untuk karya ini, ia merupakan sebuah cerpen yang boleh memberikan pengajaran yang berguna kepada pembaca sekiranya pembaca dapat menangkap isi tersirat dalam karya ini. Pengajaran yang boleh diambil dari karya ini ialah kita perlu menjaga diri daripada terlibat dengan perkara yang tidak elok bagi menjaga nama baik keluarga tercinta. Jika kita melakukan perkara yang tidak elok seperti yang berlaku dalam cerpen ini,
Ini semestinya mencemarkan nama baik dan imej keluarga sendiri. Seterusnya, kita perlu bijak dalam menangani masalah seperti mana yang dilakukan oleh Cikgu Hanishika iaitu Cikgu Imran, di mana beliau bijak untuk membolehkan Hanishika memberitahu perkara yang sebenar kepada keluarganya. Dan yang terakhir sekali, kita ada kritikan sanjungan. Untuk watak Cikgu Imran, wajar diberi pujian kerana beliau bijak untuk memujuk Hanishika untuk memberitahu perkara yang sebenar kepada ahli keluarganya. Hal ini dapat dibuktikan ketika beliau berpesan kepada Hanishika bahawa Nabi pernah bersabda supaya berkata jujur walaupun perik. Hal ini sedikit sebanyak membantu pelbagai pihak dalam mengetahui perkara sebenar kerana Hanishika amat terasa dengan nasihat yang telah diberikan oleh Cikgu Imran kepadanya. Cikgu Imran juga dilihat mahu membantu Hanishika untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa dan membantunya dalam mencari rumah perlindungan untuk Hanishika. Perbuatan Cikgu Imran dilihat sebagai satu tindakan yang amat baik dan profesional untuk membantu muridnya itu, sekaligus dapat mendidik Hanishika supaya belajar dari kesilapan yang lalu. Di sini juga saya sertakan contoh petikan untuk kritikan sanjungan. Untuk lampiran, saya telah sertakan cerpen penuh yang digunakan untuk menyiapkan tugasan yang kedua bagi subjek BMMB 1104. Jadi, silakan tengok cerpen yang telah pun disediakan. Jadi, saya rasa selesai sudah pembentangan saya kali ini. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.